Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sekali lagi kita digemparkan dengan kejadian bom botol dilemparkan kepada ahli parlimen Beruas, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini dalam satu sidang media, ya, bersama dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution sebagai Menteri KDN, ya, turut ya membuat kenyataan ya berkaitan dengan isu ini, ya, dan juga khususnya keselamatan ya rakyat Malaysia menjadi tanggungjawab mereka, ya, khususnya Polis Diraja Malaysia untuk menjaga keamanan, keharmonian dan sebagainya. Namun walau apapun sahabat semua, hari ini kita digemparkan dengan kejadian ini, ya, satu yang amat memalukan dengan perlakuan yang tidak bermoral dan tidak hilang kewarasan ini dan sebagainya. Jadi semua kita mendengar bersama-sama kenyataan media bersama dengan Datuk Seri Menteri, ya, Datuk Seri Saifuddin Nasution sebagai Menteri KDN dan juga pegawai polis, ya. Jadi tanpa buang masa, mari kita amati dan juga dengar kenyataan video ini. Pihak KDN khususnya pasukan polis, kita akan mengulangi bahawa tugas hakiki pasukan polis adalah melaksanakan tugas untuk ke arah jaminan keselamatan awam, keamanan dan ketenteraman di kalangan rakyat. Ini tugas hakiki yang kita takkan kompromis. Oleh itu, sesuai dengan tugas ini, pihak polis mengambil ruang ini untuk mengingatkan bahawa tindakan melulu tanpa mempertimbangkan lunas undang-undang adalah merupakan satu kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman berat. Ya. Sementara pihak polis memberi jaminan kepada rakyat di luar sana untuk bertenang dan memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan, mengenal pasti punca, mengenal pasti motif dan mengesan suspek. Kita mengulangi bahawa jaminan keselamatan di kalangan rakyat adalah terjamin kerana ini adalah komitmen nombor 1 di dalam pasukan polis. Jadi ada dua bahagian yang saya harap ada nilai berita lah dengan rakan-rakan media. Okey, soalan. Ya. Isi ataupun sidang media oleh Datuk Seri Menko Ham tadi mengandaikan bahawa ada komplot ataupun akibat api-api. Jadi beliau sendiri nak meneruskan persepsi rakyat. Jadi kita faham sebab dia adalah victims. Okey. Tapi dari segi pasukan polis, kita kata tugas untuk establish motif, mengesan suspek, mencari semua punca sudah pun bermula dan kita pada masa yang sama mengulangi jaminan kepada masyarakat sana. Jangan ada pihak-pihak yang mengambil tindakan melampaui lunas undang-undang. Okey. Jadi pendirian polis begitu dulu sehingga siasatan berjalan sehingga ke akhirnya. Saya percaya masyarakat boleh meletakkan keyakinan tinggi terhadap tahap keupayaan profesional pasukan polis dengan keupayaan yang ada. Jadi kami akan kekal dengan pendirian begitu dulu, menggesa untuk rakyat bertenang, bahawa jaminan keselamatan negara adalah keutamaan pasukan polis. Terus ada pihak mengaitkan kes tersebut dengan pandangan rakyat tadi tentang kuasa khas asal hukuman syariah. Ya, saya sebutkan bahawa kenyataan itu telah pun dikeluarkan. Penjelasan di pihak kerajaan juga telah diberikan, termasuklah oleh Perdana Menteri, ya, dan hal itu juga telah dijelaskan bahawa sebarang pandangan itu akan disalurkan kepada Majlis Kepahaman Pemerintah Hal Wal Islam MKI dan sebagainya. Itu proses yang telah berlaku. Apakah kenyataan itu yang memancing ataupun trigger hal ini? Saya fikir buat masa sekarang pihak polis akan menumpukan pada semua punca dan sebab musabab. Ya, tapi kita tak zoom in kepada itu satu-satunya. Letak situ dulu. Okey, nama pun siasatan.
Ya, pihak polis harus berlaku adil dan bersikap profesional, tengok semua sudut, semua angle. Datuk Seri, berdasarkan siasatan awal, menurut fakta yang dilemparkan di rumah tu adakah dilakukan oleh profesional ataupun bagaimana berdasarkan awal polis? Tok Suhaili. Buat masa ni pihak bomber pun berada di tempat kejadian untuk menentukan elemen ataupun ingredient di dalam molotov cocktail itu. Pihak kami juga telah mengambil barang bukti itu untuk dihantar kepada pihak forensik. So selagi kita tidak mendapat elemen ataupun ingredient dalam bahan tersebut, kita tidak boleh memberitahu sama ada ini satu buatan orang profesional ataupun orang-orang biasa. Soalan lain? Untuk detail tu dengan skala macam tu, berapa banyak koktel sebenarnya? Daripada tempat kejadian kita dapat satu. Soalan lain? Saya boleh tu sih. Boleh. Habis dah yang ni? Okey. Boleh. Silakan. Jadi usulan Kementerian atau Pendidikan Polisi juga kawal sebarang negara menggabungkan 20 agensi. Sekarang ni kita sudah ada XM kan, juga. So kenapa yang tidak diserahkan kepada XM saja? Excel tak ada. Excel tak ada. Agensi Keselamatan Sempadan tak ada. Itu berubah tahun 2021. Dan undang-undang pun telah ditarik. Tak ada lah. Okey. Berhubung tak level 3 apa relevannya penggunaan SPA tu, agensi tunggal yang baru tu, dan berapa banyak agensi yang akan diletakkan, maksudnya polis ke atau agensi mana yang akan diletakkan sekali dalam agensi tunggal. Diperintikan. Apabila Menteri Kewangan membuat pengumuman dalam ucapan bajet tahun lepas bahawa kerajaan akan mengadakan satu single border agency, dia sudah pun menjadi satu, kemudian dibincangkan dalam syarat jamuah menteri, dipersetujui sebagai satu keputusan dasar. So kita dah selesai bab itu. Setuju atau tidak? Jawapannya setuju. Setuju apa? Setuju buat single border agency. Apa yang patut kita buat? Agensi mana? Jawapannya adalah KDN sebagai lead agency. Maka dia akan menggabung pelbagai agensi kawaslia yang lain. Baik. Bermula daripada situ, pada minggu pertama mesyuarat Kabinet tahun ini, KDN telah diberi kelulusan dasar oleh Jemaah Menteri untuk menggubal rang undang-undang untuk mewujudkan entiti ini. Baik. Bilangan agensi yang akan dilibatkan, ya, di pintu sepadan sekarang ni, kita ada 141 pintu masuk dalam negara kita yang diwartakan. Jadi kalau kita pergi ke Rantau Panjang, di situ ada 9 agensi. Kalau kita pergi ke Kompleks Sultan Abu Bakar di Tuas, itu dah ada 14. Tapi kalau kita pergi di bangunan Sultan Iskandar, itu sampai 23. Jadi yang kita tahu biasanya apa? Immigration, polis, JPJ, Markis, custom, itu yang kita tahu. Sebenarnya banyak lagi. Jadi single border agency ini akhirnya akan menjadi satu entiti tunggal untuk fungsi autoriti sempadan negara lah. Sempadan negara ini dia ada 3 tugas penting dia. Dia sebagai pintu untuk fasilitasi aktiviti perdagangan. Yang kedua adalah elemen kawalan keselamatan. Ini pintu masuk strategik negara kan. Dan yang ketiga adalah dia juga menyumbang kepada revenue dalam elemen fungsi custom. Jadi 3 itu kekal. Ya, kalau sebelum ni dia scattered kepada pelbagai agensi, nantinya bila ada undang-undang ini, single border agency ini yang akan melaksanakan. Baik. Apa faedah dia? Faedah dia juga 3. Yang pertama, better coordination. Berbanding sekarang ni, stakeholders atau orang rakyat yang berurusan dia akan terpaksa berurusan dengan pelbagai agensi yang bersimpang siur. Jadi coordination itu memudahkan. Yang sekaligus dia menyumbang kepada faedah yang kedua, iaitu mempercepatkan sistem penyampaian. Speed up the delivery systems. Yang ketiga adalah dia sudah tentu menyumbang kepada penambahbaikan elemen integriti di kalangan agensi yang terlibat. Jadi objektifnya jelas, hala tuju kita juga jelas. Jadi kita optimis bahawa ini adalah keputusan yang tepat sesuai dengan perkembangan tentang meningkatkan kecekapan kawalan sempadan negara. Okey.
Ya. Kembali kepada insiden YB Nieh sebelum ni, ada beberapa laporan polis berkaitan dengan kenyataan YB Nieh. Jadi apa perkembangan siasatan terhadap laporan tersebut? Adakah YB Nieh pun telah dipanggil? No, yang namanya laporan, pihak polis sudah tentu akan membuka kertas siasatan dan menjalankan prosedur dan proses yang selanjutnya. Itu ongoing proses. Ya, itu akan tetap komitmen dan jaminan pasukan polis. Ada aduan, IP dibuka dan proses seterusnya akan berlaku di situ. Ya. Dalam keadaan di mana aduan dibuat dan kertas siasatan terbuka, insiden ini berlaku. Sebab itu kita panggil sidang media ini pertama untuk memberikan assurance, jaminan perakuan kepada rakyat di luar sana, supaya jaminannya adalah jaminan keselamatan dan ketenteraman awam itu menjadi keutamaan pasukan polis. Jadi dalam menjalankan siasatan merujuk insiden itu, kita kata kita akan tengok semua punca sebab musabab yang berupa motif, mengesan pelaku dan segala macam. Itu proses biasa. Jadi sesuai dengan interim report ni, saya percaya Datuk Suhaili dan pasukannya akan melihat semua. Mengesan CCTV di kawasan berhampiran, menumbuh bual saksi ya, dalam kejadian awal pagi. Itu semua tu proses yang saya percaya pasukan polis cukup profesional untuk melakukan siasatan. Kerana itu, siasatan ni biasanya kita takkan cloud atau kaburi dengan beberapa andaian. Itu pasukan polis punya ni. Ya, supaya hasilnya itu adalah hasil yang betul, dan pengajaran daripada peristiwa ini ialah kita boleh umpamanya menerima, memperakui bahawa pasukan polis committed untuk menjaga keteraman. That's number one. Nombor dua, kita gesa rakyat di luar sana, terutama kepada merujuk peristiwa ini, mana-mana rakyat jangan sekali-kali mengambil tindakan yang melampaui lunas undang-undang kerana kesannya buruk, terutama dalam kehidupan negara kita yang telah diiktiraf kalau mengikut Global Peace Index tahun lepas, daripada 165 negara, kita kedudukan nombor 19. Ya. Kalau di ASEAN ini, kita nombor 2 selepas Singapura. Kalau di Asia, kita nombor 3 selepas Singapura, Jepun dan Malaysia. Jadi, keamanan ni yang diiktiraf dalam Global Index ini, dia bukan berlaku secara spontan. Dia berlaku kerana komitmen pasukan keselamatan, termasuk pasukan polis. Jadi jangan dirosakkan atas apa sebab sekalipun. Ya, kalau ianya berterusan, dia itu tak bagus untuk kehidupan rakyat berbilang kaum di negara kita. Okey? Ya. Ya. So hanya 5 dipilih pakat ni, lagi 2 orang tu kita ada calon ke atau kena macam-mana? Apa proses yang lagi 2 tu? Ya. Yang 2 tu akan diisi bila sampai masanya. Prosesnya prosesnya adalah kita akan melakukan proses head hunting lah ya, mengenal pasti di kalangan individu yang punya kepakaran, pengalaman, punya rekod tugas yang cemerlang ya, dalam bidang masing-masing dari pelbagai segmen perkhidmatan mereka. Jadi walaupun slotnya 7, tapi 5 sudah boleh kita mulakan. Maka kita luncurkan dulu, kita laksanakan. As we go along, the 2 slot will be filled up. Okay? Boleh? Ya. Ada kawalan keselamatan yang diperdekatkan kepada YB atau YB mana yang lain susulan insiden ini. Of course, pihak polis dia ada standard operation dia lah ya. Maksudnya kawalan keselamatan ini dia round the clock lah, 24/7 lah pasukan polis ni kan lah. Cuma bila ada insiden khusus umpama itu, sementara yang terlibat dalam kes ini adalah seorang ahli parlimen, okey, dan keselamatan bukan saja ahli parlimen, keselamatan segenap lapisan rakyat, tak kira pangkat, tak kira kedudukan, tak kira warna kulit. Tanggungjawab menjamin keselamatan mereka, tanggungjawab pasukan polis. Jadi sama ada insiden ini berlaku di air tawar atau di mana, polis biasanya profiling kawasan hotspot ni mereka sentiasa ada. Mereka buat
profiling ya. Itu saya serahkan kepada kayu ukur dalam profesional pasukan polis. Dia ada istilah mereka profiling kawasan hotspot dan sebagainya, itu lumrah lah. Hotspot dadah mereka tahu, hotspot pendatang mereka tahu ya, hotspot refugees mereka tahu, hotspot crime area yang tinggi pun mereka tahu. Jadi itu adalah standard tugasan mereka. Okey? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you, sir. So itu dia sahabat-sahabat semua sesi sidang media ya yang dilakukan oleh Menteri KDN, iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution, yang turut juga ya membuat pencerahan berkaitan dengan perkara yang berlaku awal pagi tadi di rumah ahli Parlimen Beruas, dan sekarang ini pihak polis sedang melakukan tanggungjawab mereka untuk menyiasat, dan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin berharap supaya ya rakyat di luar sana tidak ya membuat sebarang kesimpulan ya berkaitan dengan dan juga andaian ya berkaitan dengan perkara yang berlaku ini, dan benarkan ya pihak polis untuk melakukan siasatan secara terperinci dan mencari siapakah dalang dalam perbuatan ini. Jadi terbaik sahabat-sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orient Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.